Sejahtera Malaysia, selamat pagi. Hari ini hari Ahad, kali ini saya pakai headset pula. Harap-harap semua berjalan dengan lancar dan dapat direkam dengan baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini 6 hari bulan. Ada 6 hari lagi sebelum pilihan raya negeri Johor. Akan kita tahu kebenaran, kita tahu siapa yang bakal menang, siapa yang kalah, siapa yang bangkit, siapa yang makin terkubur, siapa yang semakin tersembam ke tanah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada beberapa hari ini pastinya pendedahan demi pendedahan sentiasalah disebut-sebut. Dilaung-laung, dedah mendedah, ungkit mengungkit. Tapi sebelum itu pastinya tagline untuk channel ini, Nadi Suara, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sila komen video ini. Siapa menang pilihan raya negeri Johor? Barisan Nasional kah? Perikatan Nasional kah? Pakatan Harapan kah? Pejuang kah? Muda kah? Atau apa pendapat kamu? Okey, saya nak kongsi satu artikel. Satu artikel yang memang agak panas, menarik perhatian saya. Banyak-banyak artikel. Saya banyak baca artikel sebab saya suka membaca. Dan daripada membaca dapat ilmu. Kan membaca itu jambatan ilmu. Jadi banyak artikel yang saya baca, tetapi artikel ini antara yang terbaik yang saya baca, iaitu daripada shahbudin.com. Ditulis oleh shahbudin.com.net. Kamu boleh masuk ke sana. Tajuknya amat menarik. Kamu komen ya. Kata tajuk yang ditulis oleh shahbudin.net ini, apa guna berani mendesak PRU disegerakan jika UMNO sendiri takut menyegerakan pemilihan parti? Tajuknya pun memang betul-betul menggamit, trigger. Memang triggering. Betul. Mengapa perlu mendesak PRU diadakan dengan segera? Tapi rupa-rupanya pemilihan parti takut pula nak diadakan. Adakah orang-orang tertentu takut hilang kuasa? Adakah orang-orang tertentu takut supaya mereka tiba-tiba tidak ada lagi kuasa? Ataupun adakah orang-orang tertentu takut seseorang pula tiba-tiba berkuasa dan mereka pula hilang kuasa? Tuan-tuan dan puan-puan, ditulis oleh shahbudin.net, saya bacakan. Sama ada PRU 15 akan diadakan lebih awal atau dilangsungkan sehingga tamat tempoh penggal parlimen pada Jun 2023 adalah bergantung segala-galanya terpulang kepada Perdana Menteri Malaysia, iaitu Ismail Sabri Yaakob untuk menentukannya. Walaupun dilaporkan akan ada desakan-desakan yang berterusan bertali arus tanpa mengira Barisan Nasional menang atau kalah dalam PRN Johor 12 Mac ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan, bahawa desakan kepada Ismail Sabri akan tetap dilakukan. Realitinya parti itu hanya ada kuasa untuk mendesak dan menggertak saja. Betul. Realitinya UMNO hanya mampu untuk mendesak dan menggertak saja. Tapi tiada kuasa untuk menentukan PRU akan datang. Apa komen kamu? Kata putus sama ada yang di-Pertuan Agong akan dinasihati untuk membubarkan parlimen lebih awal atau tidak, kata putus akhir tetap di tangan Ismail Sabri. Betul, sangat-sangat betul. Kalau Ismail Sabri enggan akur, apa UMNO nak buat? Betul-betul. Kalau Ismail Sabri enggan, apa UMNO nak buat? Takkan nak pecat Ismail Sabri. Ada, ini memang letak kepala atas batu lesung, lepas tu hentak dengan batu lesung. Kalau Ismail Sabri enggan akur, apa UMNO nak buat? Berani ke? Apakah Zahid Hamidi dan Najib Razak mahu mengetuai gerakan untuk menjatuhkan Perdana Menteri sekali lagi, seperti yang dilakukan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin? Seperti mana mereka telah melakukan itu kepada Mahyadin Mat Yassin sebelum ini. Apakah kali ini, jika itu pilihan yang diputuskan oleh UMNO, sudah tentu sebab utamanya ialah kerana Ismail Sabri enggan akur kepada desakan untuk mengawalkan PRU 15.
ahli-ahli Parlimen BN akan kekal bersama dengan kehendak parti sebagaimana diutarakan Tok Mas Hassan itu? Tanda soal. Seterusnya, apa pula pandangan rakyat terhadap UMNO jika mereka pula sanggup menjatuhkan pemimpin sendiri daripada kerusi Perdana Menteri hanya semata-mata kerana ingin memenuhi nafsu angkuh serta tamak kuasa mereka? Tok Mat Hassan yang beriaya membuat desakan tersebut oleh kerana dia bukan ahli parlimen. Apa pula yang dia mampu lakukan? Dilakukannya selain mendesak di kedai kopi melalui media sosial. Aduh, Tok Mat Hassan bukan ahli parlimen. Dia itu dun je. Jadi apa sebenarnya yang ada pada dia kan? Dia hanya dapat bersuara sebagai yang berkuasa di UMNO lah. Berkuasa untuk bubarkan parlimen tak ada langsung. Jadi seperti kata sahbudin.com.net ini, kata yang membuat desakan itu Tok Mat Hassan, oleh kerana dia bukan ahli parlimen, apa yang dia mampu lakukan selain mendesak di kedai kopi melalui media sosial? Aduh, pedas sakitnya aku di sini. Mengimbas sejarah Perdana Menteri daripada UMNO sebelum ini, iaitu di era Barisan Nasional, tidak pernah sama sekali UMNO menceroboh prerogatif Perdana Menteri dengan membuat desakan berkenaan penentuan tarikh PRU. Betul amat. Sejak saya pandai membaca, mendengar, memahami, tak pernah ada pun, sekalipun tak pernah UMNO masuk di dalam bidang kuasa Perdana Menteri dan mendesak untuk pada pilihan raya. Selepas saja Najib Razak Zahid Hamidi jadi kluster mahkamah, lepas itu Barisan Nasional runtuh, barulah tiba-tiba ada desakan-desakan. Tapi tak tahulah kenapa. Tapi apapun itu hak diorang lah kan. Hak diorang, jangan nak sibuk. Tapi kita pun ada hak juga kerana kita rakyat. Yang menentukan, yang mengambil undi itu kita. Okey. Semua penentuan tarikh PRU adalah ditentukan oleh Perdana Menteri tanpa campur tangan atau daripada apa-apa desakan daripada pihak lain. Sebab utama pastinya ialah kerana semua Perdana Menteri era BN ketika itu adalah kerana memegang jawatan Presiden UMNO. Jadi takkan nak lawan Presiden. Tapi sekarang ni memang pelik. Bukan Presiden, kerana Presiden UMNO sekarang ini sedang menikmati hari-hari yang penuh cabaran untuk menguatkan lebih pribadi sendiri. Cabaran kepada diri, tapi menjadi lebih kuatlah pada diri sendiri kan. Kuat fizikal, kuat mental, apa tidaknya jadi kluster mahkamah, naik turun mahkamah dengan pertuduhan berpuluh-puluh tuduhan. Aduh, kesian sungguh. Tetapi jika UMNO insaf diri tentang kedudukan mereka ketika ini dan belajar meminimalkan keegoan serta kesombongan selepas ditolak rakyat pada PRU 14 yang lalu, apa bezanya sama ada Perdana Menteri itu seorang Presiden UMNO atau sekadar naib Presiden parti? Tidak bolehkah Perdana Menteri yang hanya memegang jawatan naib Presiden UMNO turut sama dihormati dan diberi kebebasan untuk menasihati yang di-Pertuan Agong? Membubarkan parlimen seperti mana penghormatan yang diberi kepada Perdana Menteri yang memegang jawatan Presiden UMNO. Setuju, betul. Kenapa? Mentang-mentang dia hanya timbalan Presiden, jadi bolehlah dipaksa-paksa. Lebih kurang macam itulah maksud Sabudin kot. Okey. Jadi saya setuju. Sepatutnya adil lah. Yang penting dia Perdana Menteri, kuasanya Perdana Menteri, jadi penghormatannya patut seperti Perdana Menteri. Betul tak? Apa komen kamu? Jangan lupa komen. Kepada UMNO kali ini mahu bersikap tidak wajar. Kenapa? Kenapa UMNO kali ini mahu bersikap tidak wajar terhadap Perdana Menteri dengan ingin terus mendesaknya mengadakan PRU dengan lebih awal? Begitupun apa pilihan yang terbaik untuk UMNO sebenarnya? Okey, panjang lagi tulisannya. Saya bacakan sampai habis. Sementara berterusan mendesak agar Ismail Sabri jangan tunduk kepada desakan UMNO itu, barangkali adalah suatu sikap yang keterlaluan dan seolah-olah mengajaknya tidak patuh kepada kehendak parti. Yang terbaiknya ialah UMNO itu sendiri seharusnya lebih dulu menunjukkan jiwa besar membuka jalan kepada penyelesaian lebih harmoni.
Caranya tidak lain adalah dengan semua pemimpin UMNO menghentikan desakan PRU awal itu kerana ini akan membuatkan rakyat jadi meluat serta di ketika yang sama membenarkan pemilihan UMNO diadakan terlebih dahulu sebelum tempoh penggal parlimen sekarang berakhir. Jika dalam pemilihan UMNO itu nanti perwakilan UMNO menyokong Ismail Sabri mengambil alih kepimpinan parti, bermakna UMNO sendiri tidak mahu PRU diadakan lebih awal. Fui, memang dalam, pandai betul Sahabudin ni. Betul ini. Jika pemilihan UMNO itu nanti perwakilan menyokong Ismail Sabri, maksudnya mereka akar umbi tak mahu pun pilihan raya. Jadi siapa yang mau pilihan raya? Jadi Ismail Sabri hanya relevan untuk akur kepada desakan agar mengadakan PRU lebih awal itu sekiranya beliau sendiri tidak sedia mengambil alih teraju kepimpinan UMNO dan setuju agar Zahid Hamidi kekal selagi memimpin parti. Namun perkara pokoknya ialah demokrasi. Dalam pemilihan UMNO harus dihidupkan terlebih dahulu. Apa gunanya berani mendesak PRU awal jika sekiranya UMNO sendiri takut mengadakan pemilihan parti lebih awal? Artikel ini ditulis oleh Sahabudin.com atau Sahabudin Husin pada 5 Mac 2022. Ini adalah pendapat daripada artikel ini. Ini adalah pendapat daripada penulis dan tidak semestinya menggambarkan pendapat daripada saya. Tapi banyak pendapat yang saya berkenan, pendapat yang saya setuju. Apa pendapat kamu? Komenlah. Okey, kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. Malaysia kita punya. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Nadi Denyut Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Dah.